Okey, soalan yang seterusnya. Air dituang ke dalam sebuah bekas berbentuk kon seperti dalam rajah dengan kadar 9 cm padu S negatif 1. Padu maksudnya isi padu. DI dt. Sama dengan dituang kan, dituang positif lah 9. Cari kadar perubahan luas. Kadar perubahan luas dl dt ketika kedalamannya ialah 3 cm. Kedalaman H 3. So ni kedalaman dia H. So kita buat petua rantai. dl dt sama dengan dl dt. Yang hilang ni adalah H. dh dh. Okey, betul ke? Kenapa tak guna di? Sebab di ni kita ada formula lagi satu. So di dt sama dengan di dt. Sini pun dh dh. Kita kena guna dua formula ni untuk menyelesaikan dl dt kita. Maka kita kena selesaikan yang bawah ni dulu. Lepas tu baru kita boleh dapat dh dt. Sebab kita dah ada di dt kan. Kita dah ada di dt. Di dh ni kita boleh cari. Maka kita boleh dapat dh dt. Dh dt ni masuk balik dalam ni. Kita boleh cari dl dh. Maka boleh dapatlah dl dt. Tu dia punya strategi dia kat sini. Tapi apa-apa pun kita cari dulu di dh kita. Isi padu lah. Isi padu kon. Okay, isi padu kon 1/3 pi j kuasa 2 H. Okay. So dekat sini di dengan H. I dengan H. J kita kena mansuhkan. So bila nak mansuhkan, kita kena ada satu lagi persamaan. Persamaan yang terlibat dekat sini adalah segitiga. Kita kena tengok segitiga. Hubungan H dengan J. Hubungan H dengan J, sudut mereka adalah 45 darjah. Segitiga yang mereka bentuk ni, yang mereka bentuk J dengan H mesti 45 darjah. Sebab kalau J duduk kat bawah ni pun, nampak tak sudut masih lagi 45 darjah. 45 darjah ni sebagai constant dia, pemalar antara J dengan H. Maka sini hypotenuse 45J ni adalah opposite, bertentangan. 45 dengan H ni adalah adjacent, bersebelahan. So apa benda ni? O dengan H, O dengan A. O dengan A adalah tangent. So tangent 45 darjah J bahagi H. Tu hubungan depa mesti sama. Tak kisahlah J ni nilai berapa, H ni nilai berapa, tapi bila depa ni bahagi dapat tangent 45. So tangent 45 ni dalam kalkulator berapa? 1 je. So J bagi H. So J bahagi H dapat 1. Maka J dengan H ni macam mana? J dengan H adalah sama lah. Sebab 2 bahagi 2 1, 3 bahagi 3 1, pi bahagi pi pun 1. Apa-apa nombor lah yang sama dua-dua ni dapat 1. Maka dekat sini kalau kita nak masukkan J, kita masukkanlah H dalam J. Sebab nilai mereka sama. So kat sini 1/3 pi H kuasa 2 H. So 1/3 pi H kuasa 3. Sebab H kuasa 2 darab H kuasa 3. So ni adalah I. So kita ingat kita kena di dh dulu. Di dh sama dengan 3 buat ke depan, hilanglah pi H kuasa 2. So H ni kita masukkan 3 kuasa 2 dapatlah 9 pi. So masukkan dalam formula. Di dt dah ada. Di dt tadi 9. Di dh kita 9 pi. Maka kita boleh cari dh dt. So dh dt kita 9 bahagi 9 pi. 9 bahagi 9 pi. 1/pi. 1/pi cm s negatif 1. Okay, tu baru step pertama untuk yang sebenarnya. Yang sebenarnya adalah dl dt. Nak cari dl dt kena ada dl dh dululah. Luas. Luas apa? Luas permukaan air. Okey, luas permukaan air pi j kuasa 2. Lepas tu J ni adalah H kan, tadi kita kata sama. So pi H kuasa 2. So dl dh sama dengan 2 pi H. So H ni masukkan nilai 3, 6 pi. 2 darab 3 dapat 6 pi. Lepas tu barulah masuk balik dalam formula yang kita nak sebenarnya asal-asal tu. Maka dl dt sama dengan dl dh kita 6 pi
DHDT kita 1 per pi. Pi cancel, dapatlah 6 cm persegi S negatif 1. So betul lah jawapannya. Very complicated, I know, because kita kena guna dua jenis petua rantai. So macam mana saya boleh tahu kena guna dua jenis petua rantai? Okey, yang pertama, dekat sini dia kata dia ditambah air tu berkadar 9 cm padu. Padu tu isi padu lah kan. Lepas tu dia suruh cari kadar perubahan luas pula dah. Luas dengan isi padu kita tak boleh jadikan dalam satu formula yang sama. Tapi apa yang kita boleh buat, kita separatekan. Luas sebagai satu formula asing, isi padu sebagai satu formula yang asing. Okey. Apa yang dia dah beri? Isi padu. Maka kita kena cari isi padu dulu. Kita kena settlekan isi padu dulu. Sebab luas tu ada benda yang terakhir kita kena settle. So isi padu dia bagi dalam kedalaman 3 cm. Maksudnya isi padu tu mesti dalam bentuk kedalaman, dalam sebutan kedalaman. Yang luas lagi kita kena cari itu pun kena dalam sebutan kedalaman juga, H juga. Maka kita kena carilah satu hubungan di mana J dengan H. Sebab dalam formula isi padu ada J, ada H. Kita kena masukkan J lah kan, sebab soalan kata kedalaman. Maka J tu kita kena masukkan. Kita kena sedikit perah otak kita ni. Bila kita jumpa kod, dia mesti melibatkan segitiga. Okey, segitiga yang saya cakap yang paling popular adalah segitiga serupa ataupun teorem Pythagoras. Dekat sini dua-dua tak gunalah, tapi sebenarnya segitiga serupa yang kita guna ni. Sebenarnya lah, tapi tak berapa nampak kan, sebab saya cakap segitiga serupa tu adalah segitiga yang besar di dalam segitiga yang kecil di dalam segitiga yang besar kan. Kat sini saya, kalau saya lukis tadi tu, nampak tak saya lukis, kalau yang paras yang baru ni nampak tak ada segitiga yang kecil di dalam segitiga yang besar. Kira macam segitiga serupa lah. Tapi kat sini saya guna kaedah yang lain sikit. Memanglah dia sebenarnya guna segitiga serupa. Cuma kita tak ada nilai J, kita tak ada nilai H. Nilai yang asal tak ada. Sebab nak guna segitiga serupa, kita kena ada nilai yang asal. Lepas tu nilai yang kecil, yang segitiga kecil tu kita boleh buatlah J dengan H supaya kita boleh buat perbandingan. Kat sini, perbandingan dia adalah dia bagi sudut saja. Dan sudut tu sebagai clue dia. Clue dia menyatakan bahawa tak kisahlah J dengan H tu berapa panjang pun, tapi bila dia orang menurun, H pun menurun dengan kadar yang sama. Sebab angle dia, sudut dia kena kekal sama. So dekat sini kita dah buat dah tangent 45, kita akan dapat 1. Maksudnya J dengan H ni sama lah. Sama nilai dia. Lepas tu kita gantikan. Lepas tu kita backward. Bekerja terbalik. Sebab tu tadi kita buat DLDT dulu untuk terbitkan formula ni kan. Kita terbitkan formula DLDT dulu, walaupun DLDT kita kira yang terakhir. So terbitkan formula DLDT, kita akan dapat DLDH. Kita tahu DLDH ni kita boleh cari sebab formula luas je pun. DHDT ni masalah sebab tak diberi dalam soalan kan. So DHDT ni sebenarnya datang daripada formula yang kedua, iaitu DIDT. Okay, DIDH kita tahu boleh cari. DHDT ni kita boleh dapat sebab soalan dah ada DIDH kita boleh cari. Maka kita boleh dapat DHDT. Maka DHDT ni kita guna untuk yang seterusnya. Lepas tu barulah lengkap formula ni. Okey. Harap faham lah. Dia punya kaedah dia memang complicated. Sebab tu saya tunjuk juga. Saya tunjuk juga cara saya lah menyelesaikan masalah ini. So soalan yang seterusnya. Rajah di sebelah menunjukkan titik tetap F. F tak bergerak lah maksudnya. Di atas lilitan sebuah bulatan berpusat O dan berjejari 10 cm. Jejari dia 10 cm. Titik P bergerak di atas lilitan bulatan itu dengan keadaan theta bertambah dengan kadar malar. Maksudnya di theta dt sama dengan bertambah positif pi per 5. Cari A kadar perubahan S. S ni di S dt. S tu adalah panjang lengkuk. Bila dia tak cakap berapa, maksudnya cari je lah di SDT ni sama dengan berapa. Harap-harap kita tak perlulah nak masukkan nilai theta kita ke apa cos tadi. So kita tengok, kita nak di SDT petua rantai PS dt. So yang hilang adalah kuantiti terhubung theta. So ingat, kalau tadi
isi padu dengan luas tak boleh dihubungkan secara direct. Kita kena buat sedikit matematik kan, kalau nak hubung direct pun. Tapi better kita asingkanlah luas formula lain, isi padu formula lain. Kalau yang ni soalan dia ada berkaitan dengan panjang lengkuk, memang panjang lengkuk ada theta pun dalam formula dia, maka kita boleh katakan dia kuantiti terhubung. Tak payah buat formula lain lah, tu maksud saya. Okay, so kat sini d theta dt dah ada, kita tinggal nak cari ds d theta, which is boleh formula panjang lengkuk berdasarkan bab sukatan membulat j darab theta. So dekat sini dia adalah ds d theta sahaja, maksudnya j ni kita kena mansuhkan. So macam mana nak mansuhkan? Kita kena cari lagi satu ayat dia, jejari 10 cm. Maksudnya jejari ni tetap tak berubah 10, maka S ni sama dengan 10 theta. Maka kita berjaya mansuhkan J. Okey, lepas tu ds d theta sama dengan 10 saja, sebab theta kita cancel lah kan. So ibaratnya macam 10x. So bezakan 10x dapat 10. Sebab itulah tadi soalan tak cakap bila apa-apa kan, sebab memang kita dapat ds d theta kita ni nombor. So kita masukkan 10 di theta kita pi per 5. So 10 bahagi 5 2 pi lah, 2 pi cm S negatif 1. Okey, B kadar perubahan L. L ialah luas sektor. So cari dl dt lah pula, sama dengan berapa? So formula petua rantai kita dl dt sama dengan apa darab apa, dl dt. Yang hilang ni adalah kuantiti terhubung. Kuantiti terhubung kita tu apa? ds kah? D theta kah? Mestilah D theta. Sebab saya cakap tadi, luas isi padu kita kena asing. Tapi kat sini luas dengan panjang lengkuk. Panjang lengkuk ni ibarat perimeter lah, pun kena asing. Seelok-eloknya kena asing. Maka ada 3 benda kita kena asing. Perimeter, luas dengan isi padu. Yang ni tiga-tiga ni kita kena asingkan persamaan dia. Tak boleh gabung. Maksudnya dia bukan kuantiti terhubung secara direct. Dia bukan level korang untuk buat tiga-tiga ni dalam satu formula yang sama. Yang tu bukan level untuk sekarang lah, untuk SPM bukan dia. Okay. So kita kena cari dl d theta. L luas sama dengan 1/2 J kuasa 2 darab dengan theta. So dl dengan d theta, J kena mansuhkan. So macam mana nak mansuhkan? J dah bagi dah 10. So 1/2 10 kuasa 2 theta, 100. 100 bahagi 2 50 theta. So dl d theta sama dengan 50 sahaja. Masukkan dalam formula 50 di theta adalah pi per 5. 50 bagi 5 10 pi cm persegi S negatif 1. Okey. So sebelum kita move on, kita ulang balik. Perimeter, luas, isi padu. Tu dia punya relationship dia. So asing, sila asing. Yang lain kita consider kuantiti terhubung lah kan. Tapi yang P, L dengan I ni, walaupun dia orang ni boleh dihubungkan, sebenarnya boleh dihubungkan, tapi very complicated lah. Saya cadangkan asingkan perimeter, asingkan luas, asingkan isi padu. Formula dia orang. Okay. Sebab apa? Sebab tadi saya cerita isi padu ni, contohlah saya bagi luas bulatan kan, dengan luas sfera pula dah, isi padu sfera I sama dengan 4/3 pi J kuasa 3. Kalau kita differentiate isi padu, kita akan dapat 3 buat ke depan, 4 pi J kuasa 2. 4 J kuasa 2 ni apa? Pernah nampak tak? Pernah sebenarnya. Yang ni adalah luas permukaan sfera. Nampak tak? Ni isi padu. So isi padu, kalau kita differentiatekan dia, bezakan dia akan menjadi luas. Sebab tu saya cakap tadi, kita kena asingkan isi padu dengan luas. Luas ni pula kalau kita differentiate lagi sekali, 2 buat depan dapat 8 pi J. 8 pi J ni ibarat macam mana? Nampak tak? Dia macam 4 kali 2 pi J. 2 pi J ni adalah
lilitan bulatan. So 8 pi je ni apa? 8 pi je ni ibarat macam perimeter bulatan. Kan perimeter sfera ni lah, mana ada pun sebenarnya, tapi ibaratnya macam tu lah. So luas ni kalau kita differentiate dia, kemungkinan akan jadi perimeter. So dia terbalik kalau kita differentiatekan dia lah di dx contohnya. Nah, relationship dia macam tu. Sebab tu kita seelok-eloknya kita asingkan. Kalau dia melibatkan perimeter, luas dan isi padu, asingkan formula-formula dia. Okey, tu maksud dia. Okey, seterusnya sebuah cuboid berbentuk tapak, mempunyai tapak berbentuk segi empat sama, berisi C, X, cm dan tinggi X tambah 1. So cuboid segi empat sama, dia punya tapak dia X, tinggi dia X tambah 1. Cari perubahan hampir. Okey, perubahan hampir delta Y delta X dalam isi padu delta I. Apabila X menokok delta X, bila X menokok maksudnya ada perubahan X, delta X daripada 5 kepada 5.05. Daripada yang baru tolak yang lama, dapatlah 0.05. Seterusnya cari nilai hampir bagi isi padu apabila X sama dengan 5.05. Itu sajalah, kita buat dulu delta V kita. So formula dia macam ni, delta I delta X di dx. So nak cari delta I di dx darab delta X, maksudnya kena cari di dx isi padu. Isi padu panjang darab lebar darab tinggi. X darab X tambah 1. X darab X kuasa 2. Tu kembangkan. X kuasa 2 darab X kuasa 3 tambah X kuasa 2. So di dx 3 buat ke depan 3x kuasa 2 tambah 2 buat ke depan 2x. Masukkan nilai apa? Masukkan nilai X yang lama 5. 5 kuasa 2 tambah 2 5 kuasa 2 25 darab 3 75 tambah 10 85. So di delta I kita adalah di dx kita 85, delta X kita 0.05. So delta I dapat 4.25 cm padu. Lepas tu nilai yang hampir maksudnya I tambah delta I, itu maksudnya I ni I yang lama, iaitu tadi kita dapat X kuasa 3 tambah X kuasa 2, masukkan nilai X yang lama. So 125 campur 25 150. Nah, 150. So 150 tambah delta I 4.25, kita akan dapat 154.25 cm padu. Okey. Dengan menggunakan pembezaan, cari perubahan hampir isi padu sebuah sfera delta I lah. Apabila jejarinya menokok delta J yang lama 0.02 tolak di 0.02, apakah nilai hampir? Hampir tu saja kita buat. So kat sini delta I delta J di dj. So nak cari delta I di dj darab delta J. Cari di dj isi padu apa? Sfera 4/3 pi J kuasa 3. So di dj dia tadi kita dah tunjuk dah, dia akan jadi luas permukaan kan, sebab 3 buat ke depan. So 4 pi J kuasa 2. So J ni kita masukkan nilai yang lama, 4 pi darab 3 kuasa 2. 3 kuasa 2 9, 9 darab 4 36 pi. So masukkan dalam formula 36 pi darab dengan delta J 0.02. So 36 darab 0.02, kita akan dapat 0.72 pi cm padu. Okey, betul. Lepas tu nilai hampir adalah I tambah delta I. I ni adalah I yang lama. So tadi yang ni 4/3 pi 3 kuasa 3. 3 kuasa 3 adalah 27. 27 bahagi 3 9. 9 darab 4 36. So 36 pi.
36 pi tambah dengan delta I kita tadi 0.72 pi. So 36 tambah 0.72 8.72. 36.72 pi cm per padu. Betul juga.